Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penuh gemalai menghibur puteri hamba Umay persembah diri. Terus bersama saya Umar Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 31 Ogos 2023. Kita ke berita utama. Kerajaan Malaysia akan menghantar nota bantahan terhadap China susulan tuntutan negara berkenaan di Laut China Selatan seperti digariskan dalam Peta Standard China edisi 2023 yang meliputi kawasan maritim Malaysia. Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir berkata nota bantahan tersebut merupakan tindakan lanjut yang akan dibuat selain menjelaskan perkara itu menjadi amalan Malaysia dalam sebarang pertikaian. Semalam media melaporkan Malaysia tidak mengiktiraf tuntutan China di Laut China Selatan seperti digariskan dalam Peta Standard China edisi 2023 yang meliputi kawasan maritim Malaysia. Wisma Putra dalam satu kenyataan berkata Peta Standard China edisi 2023 yang menunjukkan tuntutan maritim sepihak China dan melangkau kawasan maritim Malaysia di Sabah dan Sarawak sama sekali tidak mengikat Malaysia. Tegasnya, Malaysia kekal dengan pendiriannya dalam isu tuntutan dan persempadanan maritim di Laut China Selatan yang secara konsisten menolak tuntutan kedaulatan, hak kedaulatan dan bidang kuasa mana-mana pihak asing ke atas fitur maritim atau kawasan maritim negara berdasarkan Peta Baru Malaysia 1979. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan pandangan bahawa perpaduan antara berbilang bangsa dan kaum merupakan kunci utama kepada keharmonian serta kesejahteraan rakyat maupun negara. Seri Paduka bertitah ia bersesuaian dengan tema sambutan Hari Kebangsaan tahun ini iaitu Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuh Harapan. Seri Paduka turut menyeru rakyat mengimbau kembali lebih 6 dekad yang lalu di mana semangat kenegaraan dan cintakan tanah air menyatu padukan rakyat dengan tekad serta iltizam sehingga kemerdekaan diidamkan menjadi realiti. Terdahulu, Baginda dan Raja Pemasyuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat tiba pada sambutan Hari Kebangsaan 2023 di Dataran Putrajaya sekitar pukul 8 pagi tadi. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri serta Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta barisan Menteri Kabinet. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya pada hari ini melibatkan lebih 17,000 peserta pembarisan yang terdiri daripada 10 komponen dan dimeriahkan dengan lebih 100,000 pengunjung. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari memfailkan saman fitnah terhadap Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur berhubung dakwaan pemimpin itu terlibat skandal dengan ahli perniagaan Tan Sri Vincent Tan membabitkan projek pembersihan Sungai Kelang. Saman itu difailkan di Mahkamah Tinggi Shah Alam semalam melalui Tuan Haijan Omar dengan salinan kertas kausa diserahkan kepada Muhammad Sanusi selaku defendant. Dalam writ saman itu, Amiruddin selaku plaintiff menuntut defendant ganti rugi am, teruk dan teladan yang tidak dinyatakan serta perintah injaksi untuk menghalang pemimpin PAS itu daripada mengulangi dakwaan berkenaan. Peguam plaintiff Haijan Omar mengesahkan saman itu difailkan selepas pengurusan kes di hadapan penolong kanan pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam Fatina Amira Abdul Jalil semalam dan mahkamah menetapkan 3 Oktober depan untuk pengurusan kes. Terdahulu pada 9 Ogos lalu, pasukan Peguam Amiruddin menyampaikan surat tuntutan kepada Muhammad Sanusi memohon defendant memohon maaf dalam tempoh 48 jam dan membayar ganti rugi RM10 juta susulan Muhammad Sanusi dalam ucapannya didakwa membuat dakwaan mengenai skandal antara Amiruddin dan Vincent dalam pelaksanaan projek bernilai RM10 bilion di Sungai Kelang. Kesemua rakyat Malaysia di Gabon dilaporkan berada dalam keadaan selamat susulan rampasan kuasa tentera yang berlaku di negara tersebut. Perkara ini disahkan Kementerian Luar Negeri melalui Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Abuja. Menerusi satu kenyataan, pihak Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Abuja sedang berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan untuk mendapatkan perkembangan terkini di Gabon. Terdahulu, media antarabangsa melaporkan sebanyak 12 pegawai tentera Gabon muncul di kaca televisyen seluruh negara dan mengumumkan bahawa ia mengambil alih kuasa pemerintahan. Kumpulan tentera tersebut turut dilaporkan membatalkan keputusan pilihan raya Sabtu lalu yang menyaksikan Presiden Ali Bongo Ondimba diumumkan sebagai pemenang. Ali Bongo dikatakan berada di bawah tahanan rumah bersama-sama dengan keluarga dan doktornya.
kita kembali lagi. UMNO Negeri Sembilan meminta akan diadakan rundingan di antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan bagi pelantikan jawatan yang dipertua dan timbalan yang dipertua Dewan Undangan Negeri Sembilan. Setiausaha Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Palong, Mustafa Nagor berkata, kenyataan yang dibuat Menteri Besar Negeri Sembilan yang juga pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun bahawa kedua-dua jawatan itu diberikan kepada Parti Amanah Negara dan PKR adalah tanpa perbincangan dengan pihak Barisan Nasional. Semalam, Aminuddin dilaporkan berkata jawatan Speaker DUN Negeri Sembilan akan diserahkan kepada Wakil Amanah Negeri Sembilan manakala timbalannya diisi Wakil PKR. Menurutnya, tindakan itu bagi memastikan keseimbangan dalam kalangan parti yang membarisi kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan. Kejadian gempa bumi lemah dengan magnitud 3.7 dilaporkan berlaku di Ranau, Sabah pada pukul 7.13 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia memaklumkan gempa bumi tersebut dengan koordinat 6.1 darjah utara dan 116.6 darjah timur serta jarak 13 km barat laut dari Ranau, Sabah. Gempa bumi dengan kedalaman 5 km itu menyebabkan gegaran dirasai di Ranau, Sabah dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Ranau, Ridwan Muhammad Taib berkata, pihaknya telah menjalankan pemantauan dan pemeriksaan bangunan di sekitar Pekan Ranau sebaik saja berlaku gegaran tersebut. Jelasnya, setakat ini tiada laporan mengenai kerosakan bangunan atau keretakan jalan yang diterima daripada orang ramai. Kita ke berita dunia. Seorang lelaki nekat mahu memperbaiki hubungan dengan isterinya dan meminta supaya wanita itu dibebaskan daripada hukuman walaupun kemaluannya dikerat tertuduh Mei lalu. Permintaan itu dibuat menerusi nota rayuan kepada sebuah mahkamah di Solo, Indonesia dan tertuduh Yenita Carolina meluahkan rasa syukur atas tindakan lelaki itu. Menurut Yenita, dia ketika itu berasa marah dan tertekan kerana diceraikan mangsa selain perlu menanggung hutang mereka berdua. Ujarnya, dia banyak berkorban dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai isteri dan mangsa pernah berjanji untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Yenita juga mengaku menyesal dengan perbuatannya dan meminta hukumannya diringankan. Bulan purnama besar atau dikenali sebagai Super Blue Moon menerangi langit di seluruh dunia malam kemarin. Berlaku dalam tempoh 14 tahun sekali, jurugambar di seluruh dunia juga tidak melepaskan peluang untuk merakamkan fenomena istimewa ini. Supermoon berlaku apabila bulan melalui titik paling hampir dengan bumi, iaitu pada waktu tersebut saiz bulan kelihatan 14% lebih besar serta lebih cerah. Meskipun digelar Super Blue Moon, bulan sebenarnya tidak kelihatan berwarna biru, sebaliknya terma itu merujuk kepada fenomena bulan mengambang berlaku 2 kali dalam masa sebulan. Hal ini berlaku kerana kitaran bulan agak pendek iaitu 29.5 hari berbanding bulan pada kalender solar yang berlangsung selama 30 atau 31 hari. Fenomena Super Blue Moon sebelum ini berlaku pada Disember 2009. Fenomena seterusnya diramal berlaku secara berturut-turut iaitu pada Januari dan Mac 2037. Ibarat roda, dunia sentiasa berputar. Sejajar masa beredar, dunia pesat berkembang. Membuka ruang, memberi peluang. Puan yang menghargai setiap saat dan detiknya. Nilai masa tiada bandingnya. Dan yang beruntung, pastinya yang bebas mengisi masanya. Yang bebas mencari ruang dan peluang untuk diri dan keluarga, bangsa dan agama. Akan tetapi, di sebalik kebebasan itu, adanya wira-wira cekap tanpa nama. Seperti mereka yang cermat mengatur penerbangan, tersusun rapi setiap pelepasan dan pendaratan. Adanya wira-wira gagah yang tak didendam. Seperti mereka, bermandi peluh, mengendali setiap pengantaran agar bungkusan selamat tiba ke tangan. Adanya wira-wira hebat yang tak minta dijual. Seperti mereka yang tekun mengendali gerabah dan jentera membawa penumpang
baik di darat, laut dan udara, agar keluarga mampu bersua. Merekalah wira-wira yang menggerakkan roda demi satu masa hadapan untuk kita semua, rakyat Malaysia yang merdeka. Kerana adanya mereka, yang jauh semakin dekat dan yang dekat semakin erat. Pengorbanan mereka selalunya tidak disedari, tetapi kesannya bergema di seluruh masyarakat kita. Mereka berani menghadapi keadaan cuaca yang mencabar, bertahan berjam-jam dan mendahulukan tanggungjawab mereka untuk memastikan rakyat kita boleh bergerak dengan bebas, berhubung dengan orang tersayang dan menyumbang kepada kemajuan negara kita. Semoga ucapan terima kasih kita kepada wira yang tidak didendam, yang membuat negara kita bergerak menjadi bukti semangat perpaduan dan kemajuan yang tidak berbelah bagi, yang mentakrifkan negara kita yang hebat. Selamat Hari Kebangsaan ke-66. Amanah Saham Nasional Berhad ASNB, Syarikat Pengurusan Unit Amanah Milik Penuh Permodalan Nasional Berhad PNB, mengumumkan pengagihan pendapatan sebanyak RM4.50 seunit bagi Amanah Saham Malaysia 2 Wawasan ASM2 Wawasan bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2023. Agihan pendapatan berjumlah RM1.04 bilion itu akan memanfaatkan 914,008 pemegang unit. Agihan pendapatan ASM2 Wawasan adalah bersamaan dengan jumlah pulangan sebanyak 4.50% mengatasi penanda aras deposit tetap 12 bulan Maybank yang berada pada paras 2.89% sebanyak 161 mata asas bagi tahun kewangan sehingga 29 Ogos 2023. Pengagihan yang diisytiharkan oleh ASM2 Wawasan akan dilaburkan semula secara automatik sebagai unit tambahan ke dalam akaun pemegang unit pada 1 September 2023. Keuntungan bersih Malayan Banking Berhad Maybank bagi separuh pertama tahun kewangan berakhir 30 Jun 2023 meningkat 26% kepada RM4.6 bilion daripada RM3.67 bilion dalam tempoh yang sama tahun lepas. Bagi suku kedua 2023, keuntungan bersihnya meningkat 45.4% kepada RM2.34 bilion daripada RM1.61 bilion pada suku yang sama tahun lalu, manakala hasil naik kepada RM16.13 bilion daripada RM10.21 bilion. Maybank dalam satu kenyataan semalam berkata pendapatan operasi bersihnya bagi tempoh 6 bulan tahun ini meningkat sebanyak 8.6% kepada RM13.63 bilion diterajui oleh peningkatan 61% dalam pendapatan bukan faedah kepada RM4.01 bilion. Harimau Malaya diminta untuk menguatkan mental dan jangan terlalu hormat lawan sehingga takut untuk mempamerkan aksi terbaik dalam perlawanan persahabatan menentang China dan Syria bulan hadapan. Pertemuan menentang Syria yang berada di tangga ke-94 dunia dan China di tangga ke-80 di Chengdu, China pada 6 serta 9 September depan akan menjadi kayu pengukur kemampuan pemain negara menjelang kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027. Pengendali Harimau Malaya Kim Panggon berkata anak-anak buahnya mempunyai corak permainan yang tidak terlalu ketara jurangnya daripada pasukan berada di ranking lebih baik seperti Thailand dan Bahrain, namun tetap diakhiri dengan kekecewaan apabila bertemu lawan tersebut. Kata Panggon, Malaysia telah melakukan tugas yang baik sepanjang 1.5 tahun lalu apabila menang 16 daripada 21 perlawanan tetapi jarang berdepan pasukan yang kuat seperti Syria dan China. Penyokong Al-Nas memuji sikap Cristiano Ronaldo yang sanggup menolak untuk mencipta hat-trick ketika membantu pasukannya membenam Al-Shahab dalam aksi Liga Pro Saudi semalam. Bintang Portugal itu sudah meledak 2 gol menerusi penalti pada minit ke-13 dan 38, malah berpeluang menyempurnakan hat-trick apabila Al-Nas sekali lagi dihadiahkan penalti pada minit ke-63.
Ronaldo memberi peluang kepada Abdul Rahman Abdullah Garib untuk mengambil sepakan kerana pemain itu dilihat menjalani musim yang sukar kerana belum merekodkan sebarang jaringan dalam 4 penampilannya setakat ini. Bagaimanapun peluang itu disia-siakan Abdul Rahman kerana tidak berjaya menjaringkan gol, namun ia tidak menjejaskan keputusan Al-Nas yang meraih 2 lagi jaringan menerusi Sadio Mane pada minit ke-40 dan Sultan Al-Ghanam pada minit ke-80. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 1 September 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Mencari umpan menangkap ikan buat santapan orang berkelana. Laungan Merdeka menjadi kebanggaan 31 Ogos peristiwa bermakna. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan buat semua rakyat Malaysia. Sekian sahaja daripada saya Umar Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.